Hai, Assalamualaikum. Dah lama Cikgu Nakoya tak buat video untuk cara-cara menghasilkan kandungan digital. So, untuk kali ini kita buat tutorial menggunakan MyViewBot bersama dengan Cikgu Nakoya. Okey, mudahnya menggunakan MyViewBot ni sebab dalam sini ada macam-macam tools yang boleh kita gunakan. Okey, sebagai pengenalan untuk guru-guru yang belum pernah menggunakan MyViewBot, kita ada beberapa panel. Yang pertama adalah panel, floating panel yang boleh digerakkan mengikut keselesaan cikgu-cikgu lah. Yang Cikgu Nakoya gerakkan ini adalah floating panel. Okey, seterusnya adalah main panel yang di bahagian atas ni. Okey, main panel ni cuma ada bahagian-bahagian tertentu yang kita boleh gerakkan sama ada ke atas, ke bawah ataupun ke petak-petak yang telah ditunjukkan oleh paparan. Jadi untuk floating panel dia boleh gerakkan pada mana-mana bahagian yang kita nak gerakkan. Okey, now macam mana? Untuk floating panel ni kita ada beberapa tools yang kita boleh gunakan, iaitu yang pertama adalah tools untuk guru melakukan sesi pembentangan menggunakan MyViewBot. Okey, contohnya kalau Cikgu Nakoya buka pada paparan ini adalah paparan yang mana kalau kita menggunakan PowerPoint dia berbentuk presentation. Okey, manakala untuk yang seterusnya adalah kalau kita nak save, kalau kita nak copy, okey, kalau kita nak copy dan kita nak paste, sama ada kita boleh menggunakan panel ini ataupun kita boleh menggunakan Ctrl V atau Ctrl C. Okey, manakala untuk tools ataupun ikon anak panah ke hadapan dan ke belakang ini, yang dua anak panah ini dia adalah anak panah untuk kita gerakkan ke slide yang di hadapan ataupun slide yang ke belakang. Okey, untuk contoh hari ini Cikgu Nakoya hanya ada satu slide. Nanti kalau sekiranya cikgu-cikgu dah menghasilkan untuk slide yang seterusnya, cikgu-cikgu boleh gerakkan menggunakan anak panah. Okey, manakala pada ikon yang seterusnya adalah ikon dia seperti macam dokumen dan ada bentuk tambah. Ini adalah paparan untuk kita tambah slide yang seterusnya. Okey, mari kita cuba. Okay. Kenapa berwarna putih? Sebab kita dah pergi slide yang seterusnya. Jadi untuk ikon yang seterusnya ni, cikgu-cikgu akan nampak ada simbol 2, bermakna cikgu telah menghasilkan 2 slide menggunakan MyViewBot. Okey, kalau Cikgu Nakoya buka bahagian ikon tadi, page management menu ni, dia akan terpapar 2. Jadi selain kita menggunakan anak panah, kita boleh klik pada slide yang kita nak pergi. Okey, contohnya seperti begini. Okey, kalau contohnya kita nak pergi slide yang kedua, kita boleh tekan. Okey, sekiranya kalau kita nak tambah, sama ada boleh pergi ke ikon yang pada floating panel tadi ataupun dekat paparan sebelah kanan ini juga kita boleh buat satu slide tambahan. Contohnya Cikgu Nakoya dah tambah slide untuk MyViewBot Cikgu Nakoya ni kepada 3 slide. Okey, dah mudah sahaja. Sekiranya kita nak pangkah, kita nak delete page, dekat bahagian atas slide ini akan telah menunjukkan satu paparan menu page dengan tanda anak panah. Bermakna anak panah tu kita nak delete. Okey, now seterusnya kalau katakan kita tak nak pada paparan ini terhasil dipaparkan sebab mengganggu sewaktu kita melaksanakan PDP, kita boleh pangkah dan kita boleh teruskan dengan kerja-kerja kita. Jadi mari kita kembali ke slide yang utama tadi. Okey, dan seterusnya kita pangkah. Okey, pada ikon yang seterusnya pula adalah ikon untuk kita membuat rakaman, recording. Okey, contohnya kalau kita tekan dekat situ, kita akan ada contact lah activation process, live caption activation required. Jadi dua ikon yang seterusnya ni kita tak nak gunakan. Apa yang Cikgu Nakoya nak terangkan bagaimana untuk kita dapatkan
menggunakan paparan ataupun slide yang seperti Cikgu Nakoya hasilkan ini. Bermakna basic sahaja. Kalau sekiranya untuk slide yang kedua tadi kosong. Okey, mari kita pergi dekat satu lagi panel dekat bahagian hujung sini. Okey, dia ada dua panel, dia ada dua ikon yang mana seperti ikon galeri, background management dan seterusnya participate mode. Okey, untuk participate mode, kalau kita tekan dia akan pergi ke online yang mana murid boleh menulis jawapan-jawapan mengikut panel-panel yang diberikan. Tapi untuk aktifkan aktiviti partisipan ni perlukan internet. Jadi kita tak nak menggunakan paparan ini, kita akan pergi kepada bahagian management. Okey, jadi untuk ke bahagian ini adalah contoh yang mana murid boleh menulis-nulis. Okey, contohnya kita minta murid lah, macam Cikgu Nakoya. Cikgu Nakoya mengajar untuk subjek pemulihan, kelas pemulihan hal. Jadi cikgu minta satu kumpulan untuk datang ke hadapan dan tulis perkataan bas. Jadi murid akan ke hadapan dan gunakan laptop Cikgu Nakoya, mouse dan sebagainya untuk menulis. Jadi murid seterusnya, Cikgu Nakoya minta kumpulan seterusnya gunakan pen yang berlainan untuk tuliskan perkataan jam. Jadi murid pun boleh tuliskan. Kalau sekiranya kita nak padam, boleh padamkan. Kalau nak delete, boleh delete. Okey. Jadi macam mana kita nak dapatkan paparan yang menarik ataupun background yang menarik? Kita boleh pergi dekat bahagian tepi sini iaitu background management dan kita klik sahaja dekat sini. Okey, double klik, pastikan double klik, nanti akan terkeluarlah satu paparan untuk management yang mana akan terdapat beberapa bahagian, beberapa gambar yang menarik untuk digunakan. Ini adalah gambar yang basic yang kita boleh gunakan. Okey, selain tu dekat bahagian bawah ikon ni tadi ada beberapa ikon lain yang mana kita boleh gunakan. Cikgu Nakoya suka gunakan bahagian ViewSonic online background, sebab kalau bahagian galeri pre-install background mungkin ada beberapa lagi lah yang kita boleh gunakan, tapi Cikgu Nakoya lebih suka gunakan bahagian yang ada kita boleh cari dalam online. Okay, background online. So dekat dalam sini ada banyak kategori. Kita nak tunjuk satu lah, sebab perkongsian Cikgu Nakoya cuma 5 minit, tapi nampaknya telah berlalu kepada 8 minit. So Cikgu Nakoya nak pastikan siapa yang menggunakan My Viewboard mendapat manfaat, dapat ilmu. Okey, tapi untuk bahagian online background ni terdapat beberapa background yang perlu diakses untuk akaun berbentuk entiti. Jadi siapa-siapa yang berminat untuk dapatkan akaun entiti ni selama beberapa bulan, jom sama-sama kita mendaftar dengan ViewSonic Education supaya kita dapat menggunakan My Viewboard ini secara maksima. Okey. Jadi berbalik kepada tadi, Cikgu Nakoya nak gunakan gambar-gambar yang menarik. Okey, Cikgu Nakoya nak tengok gambar-gambar contohnya ni. Cikgu Nakoya cuma klik apply to this page only. Dan nanti dia akan loading. Cantik kan, menarik. So dekat sini yang Cikgu Nakoya gunakan tadi, Cikgu Nakoya nak padam, maka terhasillah gambar yang sangat menarik. Contoh Cikgu Nakoya tambahkan, kita nak tulis tajuk dekat sini, tajuk darab. Okey, untuk pemulihan khas tajuk darab. Okey, kita tulis tajuk darab. Jadi Cikgu Nakoya boleh tukar font dekat sini. Dalam My Viewboard ni, apa yang terdapat pada font yang kita install dalam kita punya laptop, maka My Viewboard akan integrate apa yang kita ada dalam kita punya laptop. Okey, contohnya kalau untuk Cikgu Nakoya suka menggunakan Waknan font.
Jadi dalam sini pun ada warna font. So kita boleh besarkan tulisan, cuma drag sahaja. Dan seterusnya bolehlah mula menghasilkan slide-slide yang sangat menarik. Jadi berminat tak untuk mendengar perkongsian-perkongsian lagi daripada Cikgu Nakuya? Kalau berminat, komen dekat bawah. Terima kasih.